Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah tutorial kita untuk hari yang ketiga, iaitu kaedah untuk nak masukkan payment processing dekat dalam kita punya website. Tapi sebelum tu, saya nak anda tengok dekat sini. Dekat sini kalau anda tu ada beberapa perkara macam yang ini. Okey, ini kerana paling obvious sekali yang inilah. Kerana semalam kita just buat masukkan produk saja kan, tetapi kita tiada masukkan color-color ni semua, belum lagi setting kan. Okey, ini kerana saya dah buat tutorial ni berapa hari yang lepas, tetapi apa yang terjadi ialah pada video yang ketiga ni saya terpaksa rakamkan dia semula. Kerana video tu jadi terlalu panjang dan bila kita buat something yang macam mana nak sebut, bila kita buat something yang kita tak prepare dari awal, so saya tak adalah sebab proses ni kita dah lalui biasa, tapi kadang-kadang memang berlaku error kan, salah setting. So waktu salah setting tu dia menjadikan masa tu jadi panjang, walaupun saya boleh edit dan potong semuanya, jadi menjadikan konten dalam video tu macam agak bercelaru dan bersepah-sepah. So apa yang jadi, saya terpaksa rakamkan balik untuk video yang ketiga ini. Okey, memang by default anda tengok dekat sini dah siap lah semua. Okay, cuma kalau payment processing, kalau kita cek belian satu produk di sini, okay, dia dah siap ada fungsi cashback, lepas tu free shipping, semua ni check out. Ni adalah kaedah bayaran lah. So dekat sini kalau free shipping dia sepatutnya ada, kalau sebab saya dah tutup kaedah nak buat penerimaan bayaran dalam website, kerana ini adalah modulnya di mana kita nak buat cara terima bayaran dalam website. So yang previously yang kita buat adalah kita cuma set bank kan, bayaran ke bank. Kalau free shipping ni dia pergi dekat bank. Okey, untuk yang COD punya payment ni, yang ini kita belum set lagi. Okey, tetapi saya nak copy dia dulu. Tetapi nanti kita akan lalui proses untuk nak buat setting COD dan juga penerimaan bayaran online. Okey, tapi satu perkara yang saya nak update tentang sistem bayaran. Sebelum ni saya ada nyatakan yang kita boleh terima bayaran dengan menggunakan credit card, tetapi dekat tempat yang saya gunakan tu, dia punya credit card saya tengok dah tak muncul dah. Saya tak pasti apa masalah yang mereka hadapi, tetapi tiba-tiba fungsi credit card dah tak ada dah. Saya tak tahu kalau hari ni kita buat setting tiba-tiba dia muncul balik ke, saya tak pasti. Tetapi waktu beberapa hari lepas, waktu saya buat setting ni, dia punya bayaran untuk FPX sahaja, dan credit card memang tak muncul langsung. Jadinya kita akan setting seperti yang adanya lah. So salah satu sebabnya, sebab sebelum ni saya mention dalam video tu boleh terima bayaran melalui credit card, tetapi tiba-tiba kalau anda tengok balik nanti dan anda buat setting, tiba-tiba tak boleh terima bayaran credit card. So dekat situ akan masalah lah untuk anda dan juga saya kan. So sedangkan masalah tu adalah disebabkan oleh company yang menyediakan tu.
Mungkin mereka sedang kaji balik dia orang punya sistem, sebabnya saya ada mention dekat dalam saya punya Facebook, dan ada beberapa orang yang dia bagi tahu, saya tanya kenapa kalau macam payment yang A ni dia ambil masa 10 hari untuk credit card dan juga untuk saya tanya kenapa ada satu payment processor ni, satu company ni, dia ambil masa 10 hari untuk clear credit card payment. Manakala yang saya shownkan ni, dia ambil masa 3 hari. Tapi kedua-duanya gunakan sistem yang sama, saya bagi tahu. So dekat situ mungkin dia grab attention orang-orang yang sebabnya orang-orang yang buat sistem ni adalah antara kawan-kawan juga sebenarnya. So dia grab attention dan mereka fikirkan balik, kenapa orang lain buat sampai 10 hari tapi dia orang buat sampai 3 hari saja. Dan lepas tu dia off kan, sebabnya saya daftar under account personal, saya tak daftar under account company. Sebabnya kita nak tunjukkan cara buat tutorial ni ialah yang mana orang biasa yang tak ada company pun boleh berniaga online, boleh terima bayaran online. Itulah saya punya motif kenapa saya sediakan, dan bagaimana nak bantu anda untuk nak buat bisnes online kan. Jadinya bila benda ni bercanggah antara video yang sebenar dengan video yang sebelum ni dengan video yang terbaru ini, menjadikan benda tu tak best lah pada orang yang dah teruja nak ada website semua, tiba-tiba dia orang tak boleh terima bayaran kad. So itu leceh sikit. Cumanya pengalaman saya bila sepanjang saya ada fungsi kad tu dekat dalam saya punya website, saya tak nampak pun pelanggan buat belian menggunakan kad. So diorang masih lagi, pada saya lah, mungkin mereka masih lagi takut-takut untuk nak masukkan detail kad dan macam tu. Bagi orang yang memang dah biasa guna FBX, then diorang tak ada masalah biasanya. So dekat sini kita dah panjang lebar dah bercerita kan. So kita nak pergi pada setting untuk fungsi terima bayaran. Tapi sebelum tu tak masuk lagi, kita nak masuk dulu kepada syarikat-syarikat yang ada menyediakan fungsi ini. Okay, first kali saya letak Toypay. Dan kedua adalah biz@pay.com. Dia pergi dashboard dia. Saya rasa tak ada. Dua ni saja, sebabnya sebelum ni bila saya mention ada banyak-banyak company, dia jadi melirik-lirik dan panjang pula. So first company adalah Toypay. Toypay ni dia Islamic sikit lah, dia punya konsep dia. So dia punya nama dia Islamic kan, tapi sistem dia still sistem yang sama juga. Dia punya proses untuk credit card adalah 10 hari, dan untuk standard package, iaitu untuk FBX punya settlement, dia adalah RM1 sehari, RM1 dan dia ambil masa sehari. So let's say kalau macam hari ni hari Rabu, hari Khamis, payment yang masuk hari Khamis dia akan dapat pada hari Jumaat. Tetapi payment yang masuk pada hari Jumaat dia akan masuk pada hari Isnin, sebabnya Sabtu Ahad cuti, bank cuti. So Isnin hingga Khamis dia akan masuk esoknya. Kalau bukan tak ada hari cuti ke, di antaranya tak ada hari cuti, memang hari bekerja semua. Contohnya payment masuk pada hari Ahad, orang bayar pada hari Ahad, dan payment tu akan keluar pada hari Isnin. Sekiranya hari Isnin adalah hari cuti, hari Selasa dia akan masuk. Macam tu sistem dia. So sistem dia ialah hari cuti dia akan alih pada next working day lah. Dia punya konsep tu sama juga dengan biz@pay.
Cuma yang sebelum ni saya gunakan BizApp Pay lah. BizApp Pay ni untuk nak terima bayaran FPX dan juga credit card. Yang ini dia bagi tahu 3 hari, tapi ini waktu saya daftar itu hari, yes. Cumanya mungkin dia dah tak update dan sebagainya, sebabnya saya punya tak muncul dah. Kalau saya pergi dekat website saya di sini, saya pilih BizApp Pay, place order. Nampak dia cuma keluar FPX saja. Dia dah tak keluar. Sepatutnya dia ada satu lagi, FPX dan juga credit card. Tapi credit card tu dah tak keluar dah. Okay, so itu adalah sistem dia, lebih kurang macam dalam saya punya website jugalah. Okay, so sama ada anda nak pilih BizApp ataupun ToyPay. So saya akan guna ToyPay lah. Okay, untuk nak sign up adalah just klik pada daftar. Dekat sini masukkan username, password, email. Kemudian kalau individu, masukkan nama. Kalau organisation, masukkan anda punya company name. Phone number, select package standard RM1 dia punya tempoh tu. Dia punya, you punya bank, sama ada bank, contoh CIMB Bank lah saya ambil, yang mana kalau anda sama jugalah. Kalau personal bagi akaun personal, kalau company bagi akaun company. Nombor akaun dan juga nama untuk akaun. Kalau nama company lah kan. Kalau nama sendiri, nama sendiri. SSM registration. Okay, dia kat sini, for registration without SSM, please contact our customer support and click icon chat below. Dia sebenarnya adalah nombor, kalau yang ni you just letak and biasanya lah kita letak nombor IC. Di sini kita masukkan nombor IC biasanya. Lepas tu kita masukkan kita punya, tapi I think macam dia punya ni, business name, username. Apa ada individual name ni? Sebabnya memang boleh, orang biasa pun boleh. Dan akaun saya masih lagi ada lah. Okay, lepas tu you masukkan IC depan dan belakang dalam satu page. Iaitu macam you pergi photostat selalu tu kan, dia buatkan front dengan tu, you ambil gambar saja depan, lepas tu belakang, then you crop, you letak side by side kan, atas bawah, you browse, bagikan kat dia. Okay, klik I'm not robot, lepas tu klik term and condition and register. Sama juga dengan BizApp. Daftar dia, jenis akaun, dia ada individu dan organisasi. Kalau individu, masukkan nombor telefon, email, yang ini bank apa, lepas tu kata laluan, nama bank, nombor IC, akaun bank. Saya setuju, daftar. Macam tu saja, proses dia lebih mudah lah daripada ToyPay ni, sebabnya kat sini dia dah bagi tahu must be same with registered business name. Lepas tu for registration without SSM ataupun organisation number, dia punya nombor pendaftaran tu, please contact to our customer support. Please contact our tu ni tak perlu kan patutnya. Please contact our customer support. Klik icon this one. Nanti customer support dia ni lah. Tapi janganlah buat time
Tapi janganlah buat time tengah malam, buat time office hour. Office hour dan hari bekerja, dan dia mesti ada waktu tu. Kalau tidak, nanti kan anda punya chat ni tak berjawab dan ambil lebih lama masa dia. Kalau BizApp Pay ni dia lebih mudah lah. So dekat sini okay, ini adalah yang payment yang adalah. Saya baru dia pasang benda ni. So dia baru bulan ni, baru berapa hari bulan je saya pasang. Jadi tak banyak lagi transaction dia. Ada pending. Pending dah bayar sebenarnya. Dia lambat, dia kata dah pending, tapi sebenarnya dah bayar dah. Dia selalu macam tu. So dekat sini, ini kalau dekat dalam BizApp. Kalau dalam TOEIC, enter login here. So saya akan tunjukkan cara nak buat payment untuk dua-dua. Dia punya ni lebih kurang sama je. Okay. So at first, bagaimana kita nak masukkan payment system? Kita kena cari kat plugin, add new. Okay, satu adalah BizApp. BizApp. Kat sini ada dua tau. Satu yang 80, satu lagi yang 1000 installation ni. Kalau anda tengok, yang ini adalah yang official, yang ini adalah yang dibuat oleh company lain. Okay, tetapi kita akan guna yang ini. Dia sama juga, nama dia. Yang ni BizApp for WooCommerce, ni BizApp Pay for WooCommerce. Satu lagi adalah TOEIC Pay. Untuk TOEIC Pay, kita klik install now. Dia ada satu saja. Memang official daripada TOEIC Pay. Activate. Okey, sekarang ni kita dah activate yang TOEIC Pay. So kita create untuk TOEIC Pay punya dulu. First kali kita kena create kategori. Kita klik pada kategori di sini. Okey, biasanya bila anda dah sign up, anda akan ambil masa dalam beberapa kali. Anda akan ambil masa 3 hari baru akaun anda activate. Sama juga dengan BizApp Pay. Ambil masa 3 hari baru activate. Okay. So, add new category. Category name adalah, saya biasanya akan masukkan domain. Nisha.my. Okey. Belian di iPhone Malaysia.my. So, sometimes dia akan keluar dalam dia orang punya card statement ataupun dia punya account statement macam tu kan. So, adalah reference dia macam ni. Submit. Then, kat sini ada category code. Kita copy. Okay. Yang setting dia tadi, TOEIC Pay, this one. Kita klik pada setting. Okay. Seterusnya, klik pada enable this payment gateway. Kemudian dekat sini dia tanya kategori code. Kita masukkan kategori code. Paste. User secret key. Secret key dekat dashboard. This one. Copy. Paste. Lepas tu kat sini dia ada payment FPX only,
anda boleh debit atau credit card. Cumanya dekat sini saya biasanya memang akan pilih FPI only sajalah. Dan saya tak gunakan kedua-duanya. Okay, kalau kita try kedua-duanya, I think why not kan kita cuba. Okay, sebabnya kat sini dia bagi tahu level 2 dengan level 3. Mana level 1 ni? Level 1 I think adalah by default punya kita punya registration ni adalah sebagai level 1. Tapi yang itu akan ambil 10 hari. Saya fikir macam tu lah. Tetapi kita tak tahu yang the truth is. Kita tak tahu. Jadinya kita akan try dan error. Lepas ni kita tengok hasil dia bagaimana jadinya. Okay. Ini kalau macam nak split payment. You nak macam nak potong awal-awal lah. Dan dia punya detail tu memang sebabnya ini kalau macam satu produk punya jualan. Okay. Kan? Let's say you jual produk tu nama dia pula. Satu produk tu harga dia RM100. Lepas tu you nak buat split payment dengan dengan you punya username type pay, one username only. Kena satu aja. Okay, iaitu kena dengan contohlah you share dengan member anda kan. Jadi nak bahagi 2, 50-50 contohnya. Jadinya anda boleh set lah dekat sini. Dan masukkan username penerima tu. Dia mesti ada account ToyPay jugalah. Okay, tapi by default kita tak guna benda ni. Melainkan you ada buat JV dengan orang macam tu, then is useful. Yang ni pun kita tidak gunakan. Kita just save change sahaja. Okay, so this payment setting dia telah pun on. Kalau dekat dalam ni kita reload, dia dah ada ToyPay. Okay, kalau kita klik pada ToyPay, detail semua betul, dah masukkan. Try place order. Okay, dia ada online banking yang ini ataupun debit dan credit card. Pay with credit card. Biasanya dia minta apa? Dia pergi. So ini adalah pay untuk credit card, Mastercard ataupun Visa. Betul tak macam yang saya kata tadi? So untuk yang level 1 adalah yang kita daftar tu, dia terus boleh accept FPX dan juga credit card. Okay, dia biasanya dia akan masukkan credit card dia, semua detail di sini. Bila dia proceed, dia kena dapat SMS TSC juga untuk nak allow payment ni jalan keluar. Faham tak? Okay, so dekat sini saya tak buat dia, then saya cancel lah. So anda nampak tak bagaimana untuk terima bayaran dengan menggunakan debit card ataupun credit card. Kemudian kalau you nak masukkan Biz App Pay, dia punya sama juga setting dia. Pergi kat kategori new category. Dia punya ni ialah macam saya tunjukkan di sini, nama domain, kemudian yang ini belian dari nama domain.com. Okay, cancel sebabnya saya dah ada kat sini dah. Okay, saya copy yang ini je. Di sini kita kena activate dia punya plugin tadi. Biz App Pay for WooCommerce activate. Pergi pada setting, enable setting, title sama juga, tapi ini dia FPX saja.
category code, Ctrl V, email username kita, kategori key adalah dia di setting, this one API key, copy, paste. Okay, save change. Dekat checkout kita reload balik. So kat sini ada dua, satu ToyPay, satu lagi lah BizAppPay. So sistem BizAppPay dia sama jugalah. Place order. Okay, di FPX sahaja. Dia dah tak ada yang bank punya tu. Nampak tak? So kat sini saya cancel. Nampak tak? Itu adalah cara untuk terima bayaran menggunakan FPX dan juga ToyPay. Okay, tapi kat sini sebab ToyPay ni dia dah cover 3 sekali payment ni. So saya offkan lah BizAppPay sebab banyak-banyak pun tak guna juga kan. Satu lagi, kita ada cash on delivery dan juga bank transfer. Bank transfer ni dalam video yang kedua saya dah tunjukkan cara dia. So kita nak pergi pada cash on delivery. Setting ni dia under payment tau. Dekat WooCommerce setting payment dekat sini. Kat sini untuk enable macam ni. Disable, offkan dia. Kita boleh offkan dari luar saja. Okay, kemudian kita ada cash on delivery. Klik pada cash on delivery. Ini dah memang on, so dia enable di sini. Kat sini COD charge RM10, bayar semasa terima produk. Kami hantar ke seluruh Kuala Lumpur. Okay, so ini adalah kena bayar COD. Okay, COD punya detail. Dan enable shipping untuk Semenanjung sahaja. Ini adalah setting ni. So saya akan masukkan dalam blog. Nanti anda boleh tengok dekat resource page kan. Dalam blog ada tunjukkan benda-benda ni semua. Cuma anda copy balik je nanti. Nampak tak? Okey. Seterusnya untuk payment telah pun siap. Okey, payment tadi, sistem payment telah pun siap. Tetapi kat sini dia ada kelainan sikit. Ni free shipping. COD pos laju sebab alamat Selangor. Dia dapat free shipping lah. Dia kat sini ada option untuk cash deposit, ToyPay. Sebab dia free shipping ni adalah kena bayar dulu. Free shipping bayar dulu. Okey, dengan cara sama ada dia masukkan bank, kemudian ataupun dengan cara ToyPay. Ni kita boleh naikkan dia ke atas. Pergi kat payment ni. ToyPay ni kita tolak dia kat sini. Dia duduk paling atas lah. BizApp ni kita off kan. So apa yang akan jadi nanti bila customer dia datang, nampak dia pilihan nombor 2. Sepatutnya dia pilih nombor 1 lah. Dia dah duduk nombor 1. ToyPay sebagai pilihan nombor 1. Cash deposit, ATM transfer ni adalah pilihan nombor 2. Okay, sebabnya kita lebih utamakan bayar now lah daripada bayar later kan. Bayar later ni, diorang dah submit order tetapi masih belum lagi submit payment punya receipt tu. Belum WhatsApp lagi. So, dia ambil masa. Untuk dekat sini, ini kalau free shipping. Kalau COD punya option, bila kita klik pada COD,
Kat sini saya kena ubah dia balik sebab ini adalah setting yang default. Okey, bila dia klik pada COD, sepatutnya dia keluar COD ni saja. Yang ini tak keluar, sepatutnya lah, sebabnya ini setting yang sebelum ni. Macam saya bagi tahu, kita dah pernah buat setting ni dulu. Untuk tujuan ni, kita perlu masukkan plugin yang nama dia Booster. Cumanya, untuk plugin Booster, kalau yang percuma, anda boleh set untuk yang memang default WooCommerce setting saja. By the way, kalau anda tengok macam page ni, dia baru macam lain sikit, macam biru dah color dia. Dia ada this one yang tepi-tepi tu. Ini kerana WordPress telah pun di-update baru. Okay, update version 5.7. Okay, version 5.7 ni cantik lah. Saya tengok dia punya tu. Okay, under payment, dia Booster ni, bila kita dah masukkan set, okay, dia adalah situasi dia. Kalau anda ambil dekat sini, Booster for WooCommerce, ada fungsi yang boleh ubah, ada fungsi yang tak boleh ubah. Okey, kalau fungsi yang ada kepelbagaian setting, kita boleh ubah. Sebagai contoh, kalau macam payment setting ni, cash on delivery, bank, payment, lepas tu tak ada dah. 3 ni je. Check payment, direct bank transfer dengan cash on delivery. Ini default. You boleh set dengan PayPal ni. Boleh set. PayPal tak boleh set. Yang 3 ni saja boleh set. Kalau macam cash on delivery, dia tak ada pilihan untuk membayar. Dia cuma keluar kosong. Dia keluar ini saja. Yang ini dia tak keluar. Sebab AppPay ni kita yang ToyPay ni kita baru masukkan. Sebelum ni saya gunakan BizApp Pay. Okey. Tetapi yang ToyPay ni saya baru masukkan, jadi dia belum disetting lagi lah. Okey, bagaimana dan apa setting yang kita nak buat dalam Booster ni. So saya dah pun pasangkan Booster. Yang saya punya adalah yang Pro punya, yang mana dia boleh buat semua jenis setting. Okey, so dia punya setting di dalam WooCommerce ada Booster di sini. Kemudian yang aktif, currently aktif ni adalah setting ni lah, gateway by shipping. Dia duduk di dalam under payment gateway. Lepas tu gateway by shipping, dia punya sub module dia lah. Kalau payment gateway ni dia ada banyak pilihan dia. So yang saya maksudkan tadi, yang COD, ATM transfer dengan check payment ni boleh set. Tapi dekat dalam BizApp, dalam ToyPay tak boleh set. Dalam PayPal pun tak boleh set. Sebabnya bukan akaun yang Pro punya. Akaun Pro kita boleh set apa-apa saja. So apa tujuan kita nak buat setting ni? So setting ni, kalau anda tengok kat sini, dia terima flat rate punya setting dan juga free shipping. Okay. Untuk COD dia local pickup saja. Sebab local pickup ni adalah untuk COD punya option. Cash deposit dia sama dengan BizApp. So sekarang ni yang BizApp ni kita tak guna dah. Kita guna ToyPay. ToyPay kita pilih dekat sini. Payment jenis flat rate dan juga free shipping. Local pickup kita tak pilih. So nanti dia tak muncul lah pada local pickup. Untuk COD kita pilih dia local pickup. Dan yang dua ni kita tak pilih. Okay. Kemudian klik pada save change. Bila sampai kat sini kita reload. Dah nampak dah kat sini. Orang ambil COD. Okay, COD.
KL sahaja dan RM10 charge dia. Yang ini sahaja yang muncul. COD punya payment sahaja yang muncul. So orang tak terkeliru lah bila dia nak buat bayaran COD, tapi kat sini kena bayar ke tak kena bayar ni, sebab ada option kena bayar ni. So dia pening dekat situ. Tapi kalau dia ambil free shipping, COD tak muncul dah. Dia cuma ada ToyPay dengan cash deposit sahaja. Nampak tak? Ini adalah fungsi yang terdapat dekat dalam Booster Pro. Booster Pro ni dia ada gunakan dia punya setting untuk booster. Dia gunakan side key yang berbeza. So dekat dalam side key ni, bila kita masukkan suatu side key, kalau anda masukkan kat sini sekalipun, dia akan keluar kat sini license invalid. Sebab license kena login dekat website dia, masukkan kita punya domain, lepas tu dia akan generate kan. Tetapi kalau anda berminat dengan fungsi ini, anda boleh dapatkan dari saya. Fungsi ni kita berikan bukan cuma Booster Plus sahaja, tetapi anda akan dapat Elementor dan juga Astra. Okey, cumanya dia adalah servis pemasangan. Anda tak akan dapat side key daripada saya. Anda kena beri saya login ke website, kemudian saya akan masukkan pasangkan plugin dan juga masukkan side key dekat anda punya website. Itu adalah cara ia berfungsi. Maknanya anda tak akan tahu. Dan kalau anda boleh tengok side key dekat sini sekalipun, dia cuma boleh untuk domain ini saja, domain yang tertulis kat sini saja, iPhoneMalaysia.my saja. So domain tu dia side key ialah unik untuk setiap domain. Katakan anda ada iPhoneMalaysia.my / Samsung contohnya. So untuk website yang Samsung tu dia lain pula dia punya key. Nampak tak? Tapi for sure lah you tak akan ada domain yang sama dengan saya, iPhoneMalaysia.my. Nampak? So kalau you try pun memang tak akan valid license you. Ini untuk booster. Kemudian saya ada gunakan saya belum pasang lagi Elementor. Yang mana Elementor kalau anda bercadang untuk nak buat website yang nampak pro, macam saya akan design sendirilah untuk page tu. Tetapi itu kita akan jumpa dekat dalam kos yang berbayar punya. Sebabnya untuk nak design ni saya kena minta bayaran sedikit untuk nak mengajar. Cumanya itu dia actually terkandung dalam video SEO, yang mana anda boleh dapatkan pada harga RM2 satu video, ataupun keseluruhan video tu pada harga RM27. Detail tu anda boleh jumpa dalam resource page untuk nak beli. Anda nak beli nak beli 3 plugin ni punya installation service, dalam resource page yang terdapat di bawah video ini anda boleh tengok. Boleh check dekat bawah video ni ada resource page. Dekat situ anda tengok. Saya ada listkan perkara-perkara yang kita ada sediakan lah, upgrade dan sebagainya. Ok, so kemudiannya untuk setting payment gateway dan juga setting yang ada dekat dalam ni memang dah settle lah ikut kan. Berapa panjang kita punya video? 40 minit. Semalam saya buat 2 jam. Nampak tak? Sebab test and error punya pasal tu dia tersilap dan sebagainya, dia jadi melambatkan. Sedangkan proses ni 45 minit saja. Okey, tapi saya nak tambah satu. Dalam booster ni dia ada banyak fungsi. Booster setting dia ada banyak fungsi.
macam check out, macam dekat checkout page saya akan edit checkout core field. Okay, checkout custom field, checkout custom info. So checkout core field ni nak bagi dia ni lah lebih high conversion. Okay, klik pada checkout core field, enablekan modul. Kita nak bagi setting dia macam blok ni, nama penuh, alamat penuh, alamat lengkap, nombor telefon, email dan note. Okay, note daripada customer note lah. Yang ini order note. Okay, so dekat dalam ni saya boleh, dalam ni kalau by default customer klik pada ship to different address, dia akan masuk second address tau. So dia macam jadi panjang dan banyak lah. Okay, so proses dia kita nak ni aja. Baru-baru ni saya dapat daripada seorang pakcik, dia nak beli ubat kuat. Dia kata saya tengok tu saya jadi malas sangat nak isi awak punya website tu, ada banyak sangat benda nak kena isi, dia kata. So saya gunakan setting yang ini, memang high conversion lah setting ni. Okay, so untuk ni saya nak buat setting dia adalah dengan checkout core field ni. Okay, kita akan klik pada billing country, ialah sebabnya dalam ni billing country adalah Malaysia, dia dah default, kita tak kacau. Okay, first name dia punya label nama penuh. Okay, dia punya ni tak kacau, default ni kita tak kacau. Last name ni disable, yang ni not required sebab dia disable. Okay, lepas tu billing company kita disable lah sebab kita not use. Billing address, this one enable, dia punya label adalah alamat lengkap berserta postcode dan negeri. Billing address 1, billing address 2 kita disable. Okay, billing city kita disable. Okay, ini default. Billing state kita enable, iaitu negeri kita enable. Billing postcode kita disable. Billing email untuk semak order, saya selalu bagi alasan ni untuk diorang nak quit. Okay, email untuk semak order dan cashback. Sekejap place order ni. Okay, email untuk semak order. Kemudian billing phone ni memang default, tak kacau. Billing country, shipping. Tadi kita punya setting ialah billing, now dia dah masuk shipping. Shipping ni kita tak kacau langsung. Okay, shipping address ni kita tak kacau langsung. Shipping state, postcode, all that semua. Okay, dia ada username. Username kat sini label dia ialah add username to get 3% cashback from this order. Kat place order, password will be sent, description ni, password will be sent to your email. Okay, so dah siap dah ni. Sebabnya saya punya sistem saya macam tu kan, saya terima guest checkout, tapi saya sangat suggestkan mereka buat belian yang ada account lah.
Bila saya reloadkan di sini, dia dah pun bertukar alamat lengkap beserta postcode dan negeri. Ini negeri dia. Biarkan dia masuk negeri lagi sekali. Postcode daerah dan negeri. Gitu kita sambung. Billing alamat lengkap beserta postcode daerah dan negeri. Okey. Dan negeri. Dan kita turun bawah, kita save. Dekat sini amal lengkap beserta postcode daerah dan negeri. Yang ini, setting ni you boleh buat dalam WooCommerce yang percuma punya. Dalam booster yang percuma. Sebabnya ini dia cuma satu setting saja. Yang kalau ada variable dia punya setting tu, itu banyak yang tu kena bayar. Okey. So ini adalah satu fungsi. Fungsi yang lagi kita nak tambah adalah fungsi user product. Okey. Apa yang best pasal website, bila kita ada website yang marketplace macam ni tak banyak produk lagi. Tapi kalau kita ada iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 10s Plus, 10 Plus, 10x Max, 10 Pro Max, macam-macam lah. 10x Max lah saya rasa yang paling tinggi kot. Lepas tu 11 Pro, 11 Max, 11 Pro Max, banyak sangat namanya. Itu semua anda masukkan, barulah dia jadi sebuah marketplace. Tapi ada cara satu lagi yang anda boleh buat untuk ni, saya letak kat sini, add your product. Kat sini dia kosong lagi. Okay, product by user module is not enabled. Product by user dia under product lah kot. Okay, product last sekali, user product, pergi pada setting, enable. Lepas tu dia nak masukkan apa yang dia boleh masukkan, description, short description, image, regular price, product external. Sebabnya kalau produk guna kita punya payment, then duit masuk kat kita. Dia kat sini sebagai macam laman iklan untuk orang nak jual dia punya iPhone. Nanti dia punya iPhone akan duduk dekat dalam kita punya listing ni juga. Itu adalah kelebihannya lah. So untuk required setting kat sini, you kena masukkan semua. Price tag, price tag ni apa ya? Use for price field only. Number of decimal 2 lah. Okay. Affiliate product, dia punya setting bukan simple product tetapi affiliate product, iaitu dia kena masukkan URL untuk dia punya produk tu. Masa sama kita boleh selit kita punya affiliate product juga. Mungkin ke Lazada ke, macam tu. Dan bila orang submit, dia punya status adalah pending review. Iaitu pending review ni under kita punya admin lah. Okay. Yang ini kalau nak tambah apa benda lagi info kan, tapi saya tak letak. Kita save change. Lepas tu dia bagi this one. Shortcode ni, pergi pada add new page.
Okay, add new. Saya punya submit your iPhone for sale. Saya letak macam ni. Dan dekat add product ni, dia dah ada fungsi untuk letak title, description, short description, browse untuk image, regular price 28, macam tu kan. Okay, lepas tu product URL, kat mana dia punya nak beli, masuk kat mana. So ini mungkin boleh jadi WhatsApp URL. Okay, kemudian teks dia adalah tentang produk yang kita ada dalam ni lah, dalam kita punya ni adalah iPhone 7 punya. Dia boleh pilih pelbagai dengan klik pada control pada ni. Okay, ni iPhone 7 series sajalah buat masa ni, tapi kita kena tambah dekat dalam kita punya kategori produk. Kategori ni kita boleh tambah iPhone 6 series. Okay, you boleh masukkan gambar iPhone 6, add new category, dia duduk kat sini. Lepas tu iPhone, okay, iWatch, add category. So dia punya ni selain iPhone, iPad, iWatch, MacBook, dan itu je lah yang kita boleh letak sekali. Jadinya pelawat yang nak jual dia punya telefon, dia boleh masukkan dekat sini dan dia klik add, walaupun dia cuma guess. Dengan cara ni kita boleh dapat user generated content, iaitu website yang pelawat kita createkan content dia untuk kita, macam Mudah, macam Facebook. So kalau anda sedar, anda createkan content untuk Facebook, anda createkan content untuk Twitter, dia cuma sediakan platform kan. Lepas tu mereka jadi sangat popular, dan kemudiannya bila mereka tak perlukan anda lagi, mereka tendang je anda macam tu. Dia kata you punya account suspended. Biasa berlaku kan. So sebab itu kita buat website supaya website kita ni dia jadi macam diorang juga, user generated content. Dia akan jadi sangat banyak listing, dan later kita boleh dapat ranking dekat search engine, sebab dia ada banyak listing tu yang buat ranking dekat search engine. Dan juga kita boleh jadi seperti Shopee dan Lazada juga. Nampak tak? Itu adalah kelebihannya. Okay, so pada yang I think this is about bagaimana saya buat saya punya website untuk jadi lebih mesra. Okay, mesra dengan pelawat, dan juga dengan fungsi-fungsi tambahan dah yang membuatkan bila orang, contoh macam orang nak buat belian ni, dia boleh pilih ikut payment yang dia nak. Dan dia boleh, kalau dia nak COD, dia dapat arahan COD saja tanpa perlu bayar. Okay, contoh ini adalah setting yang kita buat tadi. Kalau customer dia first time, dia boleh login, dia boleh create account. Okay, dia create username saja, then nanti itulah kaedah yang seperti kita buat tadi. Nampak tak? So this is high conversion punya checkout page. Nanti kita itu sebabnya saya masukkan payment gateway ni dalam satu video, sebabnya dia memang banyak
juga perkara yang kita kena cover untuk nak pastikan semuanya berjalan lancar dan jadi high conversion. Okey, itu sahaja untuk bahagian ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang esok. Kita akan buat setting design dia ni. Ini menggunakan Astra yang percuma saja, Astra Pro. So kita akan jumpa dalam video seterusnya esok. Assalamualaikum.